Salam sejahtera. Pada hari ini kami dari 24 akan menentangkan bisnis e-portfolio untuk blacklist.com. Kami merupakan 24 bagi section 4 di bawah penilaian Madam Diana Chan. Sebelum itu, saya ingin perkenalkan ahli-ahli yang terdapat di kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, yaitu Nurul Anda Tinggi, Nur Syaira, Dayang Nina, Nur Syazwani, Levina, dan Muhammad Syakir. Sebelum memulakan lebih lanjut, lebih baik kita memperkenalkan tentang latar belakang blacklist Cipomil ni. Okey. Blacklist Cipomil ini adalah perniagaan baru yang berasaskan makanan dengan mengeluarkan produk makanan ringan yang terdiri pada keropok kulit popia, dan keropok kulit popia ini juga dihasilkan dengan 3 rasa, iaitu mempunyai 3 rasa, iaitu rasa keju, Milo, dan gula. Dan melalui perniagaan ini, kami menyediakan kaedah pembungkusan yang baru agar pembungkusan ini mudah dibawa ke mana-mana. Dan melalui pembungkusan yang baru juga, kami dapat menawarkan harga yang mampu milik. Seterusnya kita akan tengok ke carta organisasi Blacklist Cipomil. Okey. Di bahagian atas, iaitu saya sendiri, bahagian pengarah, iaitu Nurul Anda Tinggi, dan di bawah saya ada beberapa jawatan, iaitu pengurus kewangan, pengurus operasi dan pentadbiran, dan yang terakhir adalah pengurus pemasaran dan periklanan. Pengurus operasi dan pentadbiran ini terdiri daripada Nur Syahira dan Dayang Nina. Dan bagi pengurus kewangan juga dijawat oleh Livina, dan bagi pengurus pemasaran dan periklanan dijawat oleh Syakir dan Zazwani. Okey, seterusnya kita akan pergi apa yang Blacklist Cipomil tawarkan. Okey, Blacklist Cipomil akan menerima dan mengantar pesanan dari pintu ke pintu ataupun melalui pengeposan. Okey. Blacklist Cipomil juga menyediakan makanan ringan buatan sendiri, iaitu akan dibuat oleh ahli kami yang bernama Dayang Nina, dan kami juga menyediakan pelbagai pilihan rasa, iaitu terdiri daripada 3 rasa, cheese ataupun lebih dikenali sebagai keju, Milo, dan gula. Dan produk yang kami tawarkan ini merupakan sebuah produk yang mampu milik dan mudah dibawa ke mana-mana, sebab kami menggunakan ziplock plastik sebagai kami punya pembungkusan. Okey. Okey, seterusnya ini merupakan produk bagi Blacklist Cipomil yang terdapat 3 rasa ataupun perisa. Yang pertama ialah perisa Milo, original ataupun gula. Yang ketiga ialah cheese. Okey. Setiap produk ini mempunyai harga yang berbeza, seperti Milo dengan harga RM6, gula ataupun original dengan harga RM5, dan cheese dengan harga RM7. Okey. Sekian, itu saja pembintangan saya. Seterusnya dipersilakan. Seterusnya, saya Nur Syaira Salihan akan menjelaskan bagaimana syarikat kami mempromosikan produk kami. Untuk batch yang pertama, penjualan produk, syarikat kami lebih menumpukan kepada orang sekeliling kami seperti rakan-rakan, keluarga, dan jiran. Selepas mendapat sambutan dan pengikut di media sosial semakin meningkat, kami telah membuka jualan kami dengan lebih luas dan mengambil order daripada masyarakat luar. Syarikat kami membuka page account di Facebook dan account di Instagram untuk mempromosikan jualan kami. Kami menggunakan cara hard sell dalam mempromosikan produk kami dengan mewarnai gambar produk seperti popia berperisa cheese, Milo, dan gula. Begitu juga dengan video. Kami juga telah menggunakan ayat yang mengandungi masalah dan solusi, hashtag dan call to action iaitu CTA. Bagi setiap post yang kami kongsikan di dalam media sosial. Penggunaan hashtag seperti APK Section 4, UMS, Popia Sedap, Popia Rangup, dan Popia Crunchy adalah untuk menarik pelanggan yang disasarkan seperti pelajar-pelajar dari UMS dan peminat makanan Popia yang rangup. Hal ini kerana kulit Popia yang mempunyai pelbagai perisa adalah merupakan satu trend makanan yang di mana digemari ramai pada zaman kini. Penggunaan CTA pula adalah bagi menggalakkan pengikut di media sosial supaya terus berhubung dengan stokis-stokis dalam syarikat kami untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut dengan mengklik Linktree ataupun website kami. Syarikat kami juga akan sentiasa berkongsikan maklum balas ataupun feedback daripada pelanggan kami ke dalam media sosial. Ini adalah untuk memberikan jaminan dan keyakinan kepada pelanggan lain untuk mencuba produk kami. Bukan itu saja, kami juga akan sentiasa mewarnai gambar pada IG story dan menyelitkan poll untuk bertanya soalan bagi menarik minat pelanggan dan seterusnya mengukuhkan lagi hubungan dengan pelanggan kami. Akhir sekali, kami akan mengadakan promosi dengan menggunakan combo set dan potongan harga dengan pelanggan yang membeli satu set Cipomil iaitu perisa cheese, Milo, dan gula ketika membuat live di Facebook. Penggunaan perkataan jimat RM2.50 semasa live telah menarik ramai pelanggan untuk membeli produk kami dalam bentuk set. Itu sahaja daripada saya dan saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya.
Assalamualaikum, nama saya Nur Sazwani binti Talib. Saya akan menerangkan lebih lanjut mengenai pencapaian syarikat kami iaitu blacklist.com. Yang pertama adalah Facebook Insight. Kita dapat lihat dari gambar yang tertera di slide menunjukkan jumlah suka halaman adalah sebanyak 137, iaitu merangkumi perempuan sebanyak 71% dan lelaki sebanyak 28%. Capaian halaman pula sebanyak 1,749. Paparan halaman iaitu page view pula adalah sebanyak 155. Seterusnya adalah bahagian Instagram Insight pula. Kita dapat lihat dari gambar yang tertera di slide menunjukkan jumlah pengikut sebanyak 268 yang melibatkan perempuan sebanyak 64.8% dan lelaki sebanyak 35.1%. Capaian halaman pula sebanyak 360 dan paparan halaman sebanyak 362. Seterusnya, kita dapat lihat semasa sesi jualan langsung dalam Facebook pada 25 Mei 2022 sempena Expo Virtual APK, kami mendapat sambutan hangat semasa sesi jualan langsung. Hal ini terbukti apabila kami mendapat 51 like, 480 komen, 475 orang yang mereaksi dalam komen, 43 orang yang berkongsi live kami dan 1.9k engagement dan sebanyak 223 view yang melihat tontonan kami secara langsung. Assalamualaikum. Seterusnya adalah pembentangan mengenai jualan dan juga keuntungan yang akan dibentangkan oleh saya sendiri, Dayang Lina Herlina binti Rosli BP 20110136. Untuk memudahkan kami mengira hasil pendapatan jualan Cipomil, kami telah memanfaatkan website yang diisi secara percuma iaitu e-commerce. Kami memasukkan ke semua data-data jualan syarikat kami, iaitu dari segi modal dan juga hasil jualan. Dan ini merupakan contoh hasil daripada jualan kami. Modal pertama kami untuk memulakan jualan Cipomil adalah sebanyak RM50 dan jualan telah habis pada bulan yang sama sebanyak RM80 untuk jualan 5 set pada bulan April. Dan pada bulan Mei, kami telah meneruskan jualan kami dengan modal yang rendah sebanyak RM40 dan mendapatkan hasil jualan sebanyak RM198.50 untuk 10 set. Jadual yang dipaparkan ini merupakan hasil jualan setiap daerah. Hasil tersebut akan kami hitung lagi untuk mendapatkan untung kasar dan juga untung bersih. Jadual yang dipaparkan adalah jualan Cipomil setiap daerah, yaitu Cipomil UMS mendapat jumlah jualan sebanyak RM260, Cipomil bahagian Kingfisher mendapat RM180, bahagian Tuaran pula RM278.50, dan juga Beaufort mendapat sambutan sebanyak RM230.50 dan juga Cipomil Papar dan Lahad Datu mendapat sambutan yang sama, yaitu sebanyak RM278.50. Cara kami mendapatkan jumlah untung kasar adalah dengan jumlah jualan tersebut ditolak dengan jumlah modal kami. Dan jumlah untung bersih, kami perlu menambah pengeluaran dan juga promosi sebanyak 12% yang kami lakukan semasa live streaming ditolak dengan jumlah jualan kami untuk mendapatkan hasil tersebut. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya teruskan dengan pembentangan seterusnya. Terima kasih. Seterusnya saya akan membentangkan berkaitan masalah dan penyelesaiannya. Masalah. Terdapat 4 masalah yang kami alami. Masalah yang pertama ialah masalah komunikasi. Masalah komunikasi ini berlaku kerana kami tinggal berjauhan dan juga di daerah yang berlainan. Disebabkan setengah kawasan itu mempunyai masalah lain, jadi komunikasi kami menjadi kurang baik dan kami kurang memberikan idea-idea yang bagus. Seterusnya modal. Kami kurang modal untuk membuat usaha ataupun untuk mengeluarkan stok. Stok yang kurang menyebabkan pelanggan terpaksa menunggu beberapa hari atau beberapa bulan. Seterusnya teknologi. Kurang mahir dalam menggunakan beberapa aplikasi. Seterusnya kami juga kurang pandai dalam membuat link ataupun beberapa website untuk kami mempromot jualan kami. Selain itu juga gangguan ataupun masalah lain yang kami hadapi menyebabkan kami sukar untuk mengakses beberapa aplikasi. Dan kami perlu banyak belajar lagi untuk menggunakan aplikasi tersebut. Seterusnya masalah penghantaran barang menyebabkan barang jualan kami lambat sampai. Hal ini disebabkan kerana kami tidak mempunyai kendaraan dan kami terpaksa menggunakan perkhidmatan lain seperti JNT dan pejabat pos laju, menyebabkan barang yang kami kirim itu lambat sampai. Seterusnya, cara penyelesaian bagi masalah yang kami hadapi. Masalah yang pertama ialah komunikasi. Kami akan membuat perjumpaan menggunakan aplikasi Google Meet. Dengan cara ini kami dapat menyelesaikan masalah kami serta kami dapat berkongsi idea yang lebih baik. Seterusnya, masalah modal. Bagaimana kami menyelesaikannya ialah dengan mengumpulkan modal dari setiap ahli kumpulan. Seterusnya, teknologi. Teknologi, cara kami menyelesaikan masalah ini ialah dengan belajar daripada YouTube dan juga meminta tunjuk ajar dari pensyarah. Seterusnya, masalah kami yang terakhir ialah masalah penghantaran barang. Dengan meminta bantuan daripada kawan yang mempunyai kendaraan, kami akan
dapat menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, kami juga menggunakan khidmat runner, yaitu kami akan meminta bantuan untuk mengambil barang dan menghantar barang tersebut. Baiklah, bagi cadangan penambahbaikan syarikat kami mengambil kira ia berdasarkan permasalahan ataupun masalah yang kami hadapi. Jadi antara cadangan penambahbaikan untuk syarikat kami adalah pertama, kami akan mempelbagaikan jenis perisa pada masa hadapan agar produk kami lebih bervariasi dan dapat menepati cita rasa pelanggan kami dengan mempromosikan produk kami dengan pelbagai perisa untuk menarik minat lagi pelanggan kami. Kemudian bagi cadangan yang seterusnya adalah dengan penambahbaikan packaging ataupun bungkusan produk kami agar lebih menarik di mata pelanggan, untuk menarik minat lagi lebih ramai pelanggan untuk membeli produk daripada syarikat kami. Kemudian adalah penghasilan video yang lebih menarik, seperti contoh poster, video, risalah-risalah di akhbar-akhbar media sosial. Kami akan lagi meningkatkan lagi mutu kualiti hasil media kami yang lebih baik. Kemudian adalah dengan meningkatkan simpanan stok agar dapat memenuhi permintaan yang tinggi, di mana kami mendapati bahwa simpanan stok kami berkurangan tetapi permintaan tinggi. Jadi untuk cadangan penambahbaikannya adalah kami akan meningkatkan lagi simpanan stok supaya dapat menampung permintaan yang tinggi daripada pelanggan. Dan akhir sekali adalah dengan meningkatkan kualiti produk kami agar lebih tahan lama untuk di masa hadapan. Jadi jika permintaan tinggi, maka kami punya produk akan lebih berkualiti. Kami akan memastikan ia lebih berkualiti dan lebih tahan lama untuk di masa hadapan, untuk jangka masa yang panjang. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.